Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, walau di mana pun anda berada. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat, kasih sayang, perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian? Terima kasih di atas kehadiran anda. Dan marilah sama-sama kita mengajak lebih ramai untuk hadir pada kuliah kita pada malam ini. Malam Jumaat yang barakah, tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Malam Jumaat yang barakah. Dan malam Jumaat kita sama-sama berhimpun dalam satu taman syurganya, dalam majlis ilmunya, dan sama-sama kita mengajak dan menyebarkan majlis kita pada malam ini supaya lebih ramai yang hadir. Boleh tekan butang share dan sebagainya. Subhanallah. Alhamdulillah, apa khabar semua? Anda bersiaran daripada mana? Anda mendengarkan saya daripada mana? Okey, antaranya yang hadir sama Ziyajid, Niza Azim, Radikam, Redcam. Ini sahabat-sahabat di IG. Lagi Masya Allah, Azrina Mina, Jemajudin. Okey, Syah Asila daripada Kuala Terengganu. Lin Ibrahim daripada Seremban. Okey, Dani Iresaf daripada Singapura. Terima kasih orang Singapura turut hadir. Daripada Ceras, Cempaka daripada Ceras, Kuala Terengganu. Samiha, saya Selayang ni. Ida daripada Selayang. Norita Damansara. Happy Mama Kedah, Kulim Kedah tadi. Dari Penang Ena Ros, Norazai Bakar, Askuantan, Rusmin DK Batam, Batu KPD. Okey, Hafizarul Nazir, Masya Allah. Daripada Nilai, Asnilai Hani Etika. Iyam Zatu Shah Alam. Ke Mama Organo kita Singapura, Rohana, saya dari Kelang. Okey, Masya Allah. Manakala Lina J daripada Kajang, ini sahabat di FB, di page. Alinah Lina, Waalaikumsalam. Fatimah Khan, selamat malam. Ya. Senawang Nur Alis, terima kasih ya. Jiran ni. Esok kami area Ampangan termasuk Senawang semua kami PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Kali pertama lah ni nak PKPD. Subhanallah. Aina Ismail daripada Besut. Malina Amir. Farah Cindiliana. Farah Cindiliana tulis panjang sikit ni. Dari Bayrampara Hasina Hasan. Subhanallah. Mana tadi Farah Cindiliana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lepas baca Yasin bersama keluarga. Alhamdulillah, saya daripada Putrajaya tapi saya orang Kelantan. Okey. Encik Fitri Roslan, terima kasih. Aini OTH, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Don't share. Nur Alis, terima kasih. Don't share. Terima kasih kepada siapa yang dah share. Saya doakan anda bahagia, dimurahkan rezeki yang barakah, dilipat gandakan pahala ganjaran. Subhanallah. Azizah Abdullah memberitahu satu khabar yang duka cita. Anak saudara saya baru meninggal sebentar tadi sebab COVID. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan permergian sebagai di asbab musibah wabak ni dicatat sebagai syahid dan meninggal pula pada malam Jumaat yang mulia. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, saya daripada Johor, Encik Fitri Roslan daripada Johor. Subhanallah. Fira Kushairi, terima kasih Fira. Kan, Fira juga wajah berseri bahagia juga. Seha Saiful Muluk, Azizah Ayub, Nur Asminiza, Nur Masni Fiza, Muhammad Ali, Nur Fatihah Yusof, Aina Ismail, Nur Azlina, Wong Jowo,
Subhanallah. Wong Jowo, top fan tu. Zaliza Ramli, Faisal Hussein. Subhanallah. Semoga semua orang dapat manfaat. Sarima, Dia Arsyad. Tuan Muhammad tadi, Muhammad Zaini Yusof, awal-awal lagi dah bagi 50 sen, 50 star. Masya Allah, terima kasih. Putri Engkulin, sahabat kita daripada Singapura. Subhanallah, Putri Gelugo. Masya Allah, Suria Kasih. Sahabat-sahabat Syairah Tiang. Half Moon. Munirah Khalid. Mana yang saya tak sempat sebut nama kan, janganlah kecil hati. InsyaAllah ada rezeki saya sebut nama. Kalau saya tak sebut, lepas habis kuliah, biasa saya akan tengok, saya akan baca komen-komen tuan-puan sekalian tu kan, doa-doa tu. Tuan-puan mendoakan saya dan mendoakan sahabat-sahabat di IG. Okey, malam ni adalah malam Jumaat yang barakah. Sama-sama sahabat boleh tuliskan doa di ruangan komen. Doakan untuk untuk sahabat yang hadir, untuk seluruh umat Islam, untuk Malaysia. Sama kita boleh mendoakan kan. Lepas tu sama-sama baca, sama-sama aminkan. Banyak doa-doa. Nama saya Muhammad Syashimi. Dia minta tu Sarina Sulaiman, Nurhayati. IG ni ramai anak muda ni, Rosna, Sahifah Diriyah. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya dijemput untuk menyampaikan kuliah oleh pihak penganjur, iaitu Aman Muslim Malaysia. Subhanallah, anjuran Aman Muslim Malaysia. Ini adalah sebuah NGO pertubuhan Aman Muslim Malaysia. Nanti kita tengok. Pertubuhan Aman Muslim Malaysia iaitu NGO. Terima kasih Puan Aileen binti Muhammad Munggawan selaku pengasas dan pengerusi Pertubuhan Aman Muslim Malaysia. Puan Nurul Ain binti Abu Bakar selaku Timbalan Pengerusi Pertubuhan Aman Malaysia. Aktivis-aktivis Pertubuhan Aman Muslim Malaysia. Muslimin-muslimat dikasihi sekalian. Okey, tuan-puan sekalian, ambil masa sikit. Kita baca dulu latar belakang Aman Muslim Malaysia, NGO Aman Muslim Malaysia. Okey, Aman Muslim Malaysia adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan, telah mula bergerak sekitar Februari 2019. Maksudnya usianya lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Dengan dana dan bantuan daripada keluarga serta kenalan sahaja. Asalnya NGO ini bermula dengan dana keluarga ataupun dana sendiri dan dana kawan-kawan. Walau bagaimanapun menjelang akhir tahun 2019, pertubuhan ini telah membuka keahlian dan membuat hebahan di media sosial untuk mengutip dana bagi membantu yang memerlukan dan terjejas akibat pandemik. Alhamdulillah, kini pertubuhan ini telah berjaya didaftarkan secara rasmi dengan Pertubuhan Aman Muslim Malaysia. Visi membantu, berkasih sayang, menyebarkan kasih sayang. Slogan pertubuhan, sebarkan salam dan berilah makan. Sebarkanlah salam dan berilah makan. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, terima kasih kepada NGO Aman Muslim Malaysia. Sama-sama kita support, kita tengok siapa dan kita follow dan kita support dengan sumbangan infak kita kepada Pertubuhan Aman Muslim Malaysia. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, apakah tajuk yang menarik bakal dibincangkan pada malam ini? Ialah Allah, aku lupa untuk bersyukur. Masya Allah. Ya Allah, aku lupa untuk bersyukur. Satu tajuk yang menjentik hati saya sendiri. Bila saya baca tajuk, Ya Allah, aku lupa untuk bersyukur. Tuan-puan sekalian, kerana kita tenggelam dalam nikmat Allah, sampai kita lupa untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Mengucap, memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah dan sebagainya. Subhanallah, macam-macam doa tu kan. Sahabat-sahabat menuliskan doa. Jangan lupa tuan-tuan sekalian, bila kita baca doa-doa yang dituliskan oleh sahabat kita tu, kita pun sama-sama mengaminkan. Amin, amin ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Bagi memberkati majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, insya-Allah, bagi memulakan majlis ilmu kita ni pada malam ini, saya ingin memulakan dengan satu kisah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Seorang lelaki yang sangat hebat. Tuan-puan boleh tuliskan ya nama dia. Nanti saya pun akan tuliskan juga ceritanya dan namanya. Sahabat Nabi ni, baiklah kita terus tulis ya, supaya masing-masing boleh tuliskan nota. Dan saya akan mula berdiri tuan-puan sekalian. Okey, jom. Ustazah nampak Shimbi tu. Nampak dia punya love tu. Okey Ustaz, jom. Okay. Bila kita alih bergerak macam ni kan Ustaz, gambar jadi gelap sikit ke? Okey je gambar saya. Okey je. Okey. Tulisan jadi? Oh, boleh baca. Okey, jom. Okey. Ya, mata saya semakin sembab sekarang. Dah tua sebenarnya, dah tua. Umur dah 38. Saya ingat umur saya 37. Sebelum ni saya duk bagi tahu orang umur saya 37. Rupanya umur saya dah 38 sebenarnya. Baru ni jumpa ada kawan tu 38. Bulan 9 ya lahir saya, sempat lagi ya kalau sahabat-sahabat nak ready. 22 bulan 9. Saja je. Okey. Tak, sebenarnya nak cuba sama ada depan ataupun belakang, mana lagi jelas. Faham tak? Sebab kadang kamera depan ni dia lagi terbalik. Oh, betul lah tulisan dia terbalik. Okey encik, kita tukar. Okey. Saya bersiaran daripada studio di rumah. Alhamdulillah. Baru saja dirasmikan studio di rumah ni untuk memudahkan kerja dakwah. Kenapa encik? Ni. Ya. Yeah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ini kita akan share beberapa kisah berkenaan ya Allah aku lupa untuk bersyukur ni. Saya nak mulakan dulu dengan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Masya-Allah. Okey, nampak tulisan ni, nampak Okey, siapa nama dia? Tuan-puan sekalian boleh tuliskan nota, boleh ajak anak-anak dengar sama. InsyaAllah malam ni ada banyak kisah berkaitan dengan kesyukuran yang bakal saya kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini nama seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah. Namanya Abu Kilabah. Jangan dengar saja sahabat-sahabat. Pen ni macam tak berapa gelap. Abu Kilabah. Tuliskan juga nota supaya menjadi saksi di masyarakat kelak bahawasanya kita pernah menuliskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini kisah siapa sahabat-sahabat semua? Kisah Abu Kilabah. Saya cuma akan tuliskan beberapa poin penting tentang beliau. Abu Kilabah akan mengajar kita erti bersyukur. Sehingga kan kita merasa nanti bila kita memahami kisah dia, subhanallah, sikitnya kesyukuran kita. Jauhnya kita daripada sifat syukur yang sebenar. Okey, kisah ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat. Kisah ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, okey, siapa? Kisah ini diceritakan oleh siapa? Diceritakan oleh menurut Abdullah bin Muhammad. Menurut Abdullah bin Muhammad, ia mengatakan, suatu hari Abdullah bin Muhammad bercerita, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Irish di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahawa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Siapa yang bercerita? Iaitu Abdullah bin Muhammad bercerita.
Satu hari aku melihat ada sebuah khemah yang kecil. Yang khemah itu menggambarkan penghuninya tentulah orang yang sangat miskin sebab khemah itu sangatlah uzur. Masya Allah. Lalu aku pun mendatangi khemah yang berada di padang pasir tersebut. Lalu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Siapa? Abdullah bin Muhammad. Dia pun pergi mendekati nak melihat apa yang ada dalam khemah tersebut. Kemudian aku melihat seorang lelaki. Namun bukan lelaki biasa. Kerana situasi ataupun keadaan lelaki ini sedang berbaring dan tangan dan kakinya kita sebut apa Encik? Bukan bersilang, tangan dan kakinya potong. Kita panggil apa? Tak ada tangan kaki. Kita panggil apa? Kudung. Tangan dan kakinya semuanya kudung. Semua tangan dan kaki kudung. Allahu Akbar. Berbaring dengan tangan dan kakinya kudung, telinganya tidak dapat mendengar dengan jelas. Maksudnya pendengarannya dah teruk sangat. Matanya buta dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, kisah berkenaan dengan Abu Kilabah. Abu Kilabah ni bagaimana diceritakan oleh siapa menurut Abdullah bin Muhammad tentang Abu Kilabah. Okey, Abu Kilabah ini seorang yang pertama kudung. Kudung tangan dan kaki. Tak ada tangan dan kaki, kudung. Manakala yang kedua, telinganya tuli. Tuli tapi telinganya tidak sempurna. Macam itulah sebab dia boleh dengar sikit-sikit. Telinganya kurang sempurna. Kemudian yang ketiga, matanya buta. Namun lisannya sempurna. Dan lisan Abu Kilabah lebih sempurna daripada kita semua. Percayalah. Subhanallah. Kerana apa? Mari kita dengar kisahnya. Dari lisannya Abu Kilabah, Abdullah bin Muhammad mendengar perkataan, Ya Allah, berilah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan Engkau sangat muliakan aku daripada ciptaan-Mu yang lain. Masya Allah. Subhanallah. Abu Kilabah dalam keadaan dirinya tangan dan kaki kudung, telinga kurang sempurna, tak berapa dengar, matanya pula buta, namun lisannya sangatlah sempurna, selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kata-kata indah Abu Kilabah ialah, Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk mensyukurimu. Berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukurimu di atas nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku daripada ciptaanmu yang lain. Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, encik nampak semua ke? Yang bermaksud, maka sesungguhnya kami menciptakan manusia, kita, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ataupun seindah-indah. Taqwim adalah bentuk ataupun ciptaan.
Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Abu Qilabah yang dilahirkan yang tidak ada kaki dan tangan. Matanya pula buta. Telinganya bukan mendengar sempurna, tapi lidahnya sangatlah sempurna melebihi kita. Mampu mengucapkan syukur kepada Allah dan berdoa, ya Allah ilhamkan aku untuk tetap bersyukur kepadamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, walaupun beliau dalam keadaan yang serba kekurangan, tidak sempurna, cacat, namun meminta dengan Allah berikanlah ilham untuk aku terus bersyukur. Dan kita tuan-puan sekalian tak perlu ilham daripada Allah untuk bersyukur, kerana di hadapan mata kita telah jelas pelbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Mata yang Allah bagi terang boleh lihat semuanya. Tangan yang boleh melakukan pelbagai perkara, masak, lipat kain semua dan sebagainya. Kita tuan-puan pernah tengok tak manusia yang lahir-lahir tidak ada kedua tangan, akhirnya menggunakan semua guna kaki. Makan, minum, menulis, pakai baju, mengemah, basuh pinggan, semua guna kaki. Ada yang guna mulutnya. Subhanallah. Dan ada kita lihat manusia yang lahir tidak ada kaki, kedua kaki tak ada, sampai pinggul je. Dan semua dia lakukan dengan tangan, berjalan dengan tangan, berlari dengan tangan, semuanya. Allahu Akbar, subhanallah. Saya lihat itu ada satu video berkenaan dengan seorang kanak-kanak Palestin yang terkena sepihan bom, kan, bom daripada Yahudi, daripada Israel. Lalu matanya buta. Saya ada share video tu dalam satu kuliah subuh, kuliah duha. Saya tak ingat, dalam satu kuliah dalam minggu lepas. Saya tengok video itu menangis. Sampai beberapa hari saya terbayangkan anak ni. Dia seorang kanak-kanak, usia lebih kurang anak saya, mungkin 7 tahun, 8 tahun macam tu. Terkena sebihan bom daripada Israel tu menyebabkan kedua matanya tiba-tiba buta. Subhanallah, yang saya tengok situasinya adalah, Allahu Akbar, dia menangis tanpa henti, mengamuk. Dia buta dah, dia tak nampak apa-apa, tapi dia cuba juga jalan dalam rumah tu dalam keadaan dia macam, dia nangis, dia kata ini bukan kehidupan, ini bukan kehidupan, aku nak mata aku balik, kenapa. Subhanallah, Allah Akbar. Anak yang kecil, kan, ujian yang begitu berat, sekecil itu tapi berat sangat ujiannya. Subhanallah. Lepas tu ayah dia bercerita, anak dia sejak daripada dia kena sepihan, matanya dah buta, anaknya sentiasa mengamuk, kan, malam tak tidur, bila dah letih, tersandar, dah tak mampu, barulah dia tertidur. Dia menangis tanpa henti dengan meminta matanya kembali. Dan kita doakan anak itu terus kuat, tabah dan membesar sebagai seorang alim ulama. Allah berikan kurniaan kepadanya hati cahaya, mata hati yang terang, dan mudah-mudahan mana tahu satu hari ada orang nak sedekahkan mata kepadanya, dia boleh melihat kembali. Yalah tuan-puan sekalian, bayangkan kita yang elok-elok boleh tengok semua, boleh tengok wajah kita sendiri, anak-anak, suami, boleh tengok keindahan alam. Jika tiba-tiba Allah ambil mata kita, jika tiba-tiba Allah ambil mata, dan sesungguhnya memang benar Allah boleh mengambil mata kita bila-bila masa, kerana Allah jugalah yang memberi. Jadi cuba lihat kisah Abu Qilabah ni. Bukan sekadar matanya buta, telinganya kurang sempurna, tangan kakinya kudung dan sebagainya, namun lisannya sentiasa memuji Allah dengan, ya Allah, engkau telah memuliakan aku dengan ciptaan yang lebih baik daripada makhlukmu yang lain. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk takwim, sebaik-baik bentuk kejadian. Jadi tuan-puan sekalian, sayang diri kita, jaga kesihatan. Sayang, walau bagaimanapun rupa paras kita, bagaimanapun tubuh badan kita, tuan-puan sekalian, inilah antara tanda-tanda kasih sayang Allah yang nyata pada diri kita. Subhanallah. Dan Allah berikan semuanya secara percuma, tanpa bayar apa-apa. Mata yang fungsinya sangat hebat, boleh menangkap pelbagai warna, beratus-ratus warna pada satu-satu masa. Telinga yang sangat hebat, boleh mendengar, boleh menangkap bunyi walaupun corong tu kecil saja. Boleh tangkap bunyi yang jauh, yang ditujukan kepada kita. Bagaimana gelombang yang Allah ciptakan sampai telinga ni gegendang boleh tangkap bunyi, kita tak boleh bayangkan. Subhanallah. Bagaimana peti suara boleh keluarkan suara tu apa sekalian. Bagaimana hidung boleh membezakan ini bau apa, bau apa, bau apa. Bagaimana lidah boleh merasa semua tu. Bagaimana paru-paru kita berfungsi dengan sangat sempurna. Walaupun kita duduk di kawasan industri, banyak kilang asap tercemar. Tapi Alhamdulillah Allah ciptakan satu
penapis, filter yang sangat hebat namanya paru-paru. Masuklah udara beracun macam mana, tapi ditapis dengan sangat baik. Subhanallah, dikeluarkan semula kan, semuanya jadi manfaat. Oksigen masuk, karbon dioksida diambil oleh tumbuhan, oksigen pula dikeluarkan oleh tumbuhan. Subhanallah. Dan kita tidak pernah meminta dengan Allah secara spesifik. Contohnya malam nanti kita nak tidur, ya Allah aku nak tidur, tolonglah jaga jantung aku agar tetap berdegup. Ya Allah aku nak tidur, tolonglah ya Allah tetap jaga paru-paruku kekal mengepam. Ya Allah aku nak tidur, pastikanlah semua aliran darah. Kita tak pernah pesan secara spesifik dengan Allah. Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Allah ya Hafiz, yang maha menjaga. Allah yang Muhaimin, yang maha mengawasi. Allah ya Wali, kan, ya Allah yang sentiasa memelihara kita dan sebagainya. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan yang terindah. Yang kedua, Allah menjaga pula kita. Maintenance kita ni free, percuma. Dan Allah bagi percuma semua mata. Kalau kita sahabat-sahabat, kalau ada orang nak jual mata, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, dengan harga 10 juta, sanggup bayar tak? Sanggup tak kalau ada orang kaya, dia nak beli mata 10 juta sebelah, dua belah 20 juta, sanggup tak? Kita sudah tentu akan jawab, buat apa tak ada 20 juta tapi tak ada mata? Buat apa? Okeylah, kita kata tak apalah, bukan mata, kita ambil anggota lain lah. Nak ambil cuping telinga. Kita kata buat apa kalau ada 30 juta, 1 juta tapi tak boleh mendengar? Tuan-puan sekalian, kalau tak ada cuping telinga, kita nak dengar sebab gelombang tu tak ditangkap oleh telinga. Subhanallah. Okeylah, tak payah ambil telinga. Boleh tak bagi peti suara? Peti suara. Ada orang peti suara rosak tapi dia jutawan, dia bilioner. Kan nak beli peti suara. Buat apa kalau ada duit bilion tapi tak boleh nak bercakap? Okeylah, okey. Kita ambil tangan saja. Potong tangan. Potong tangan. Sanggup tak? Subhanallah, baru masa tu kita tahu nilai anggota badan yang Allah kurniakan kepada kita secara percuma ini tidak boleh digantikan dengan berapa juta, berapa puluh, berapa ratus ataupun bilion, tak boleh. Sebab bila Allah ambil salah satu nikmat ini, subhanallah, kita kehilangan nikmat dunia yang sebenar. Dan nikmat dunia yang sebenar ini ada pada batang tubuh kita, yang kita bawa ke mana-mana. Yang kita duk rasa sedih, yang kita duk rasa sempit, kita duk rasa tetap nikmat ini sedang melekat pada badan kita. Yang kita duk rasa kecewa, yang kita duk rasa macam, yalah, subhanallah, pelbagai ujian kita ni, nikmat ini sentiasa melekat dan sebati berada pada diri kita, iaitu anggota badan yang sangat hebat ini. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya pada diri kamu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda-tanda nikmat Allah, ada tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagaimana ya Abu Kilabah ini mengajarkan kita, walaupun dia kudung kedua kaki tangannya, walaupun matanya buta, walaupun telinganya tak jelas, tetapi lidahnya sentiasa memuji Allah dengan kalimah, ya Allah, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada sambungan lagi kisah ni. Okey, kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Abu Kilabah. Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana yang kamu syukuri? Kamu sedang bersyukur dengan nikmat Allah yang mana? Sedangkan kamu kudung, kamu buta. Subhanallah. Kemudian lelaki pemilik khemah itu menjawab, iaitu Abu Kilabah, wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, nescaya laut tersebut akan menenggelamkan aku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Abu Kilabah, apa nikmat yang membuatkan engkau sangat bersyukur? Dia marah. Dia tegur, dia kata, diamlah. Kamu diam, demi Allah. Seandainya Allah datangkan lautan, nescaya laut itu akan menenggelamkan aku. Ataupun gunung api, pasti aku akan terbakar. Ataupun dijatuhkan langit kepadaku yang akan meremukkanku. Kalau itu pun yang berlaku kepadaku, aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur.
Allahu Akbar. Hebat kata-kata Abu Kilabah. Yang Allah tarik segala nikmat yang kita rasa besar sangat nikmat ni. Dijawab apa? Diamlah. Subhanallah. Seandainya Allah datang lautan kepadaku, maka aku akan tenggelam. Kalau bawakan kepada aku gunung api, pasti aku akan terbakar. Dan jika dijatuhkan langit kepadaku, pasti aku kuremuk. Dan kalaupun itu berlaku, aku tidak akan mengatakan apapun kecuali perkataan syukur. Kemudian ditanya lagi, bersyukur atas apa? Lelaki pemilik kemah itu menjawab, tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang sentiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu solat ia selalu menuntunku untuk ke masjid dan ia pula menyuapkanku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bolehkah engkau tolong carikan dia? Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kisah ni sangat luar biasa. Kisah ni sangat sedih sebenarnya. Sangat sedih. Saya dah banyak kali dengar kisah Abu Kilabah ni. Okey, kita tulis sikit nota. Sebab nanti kan takut ni. Okey. Ini Abu Kilabah ni kita dah tengok. Perbualan antara Abu Kilabah dan juga dengan Abdullah bin Muhammad. Okey. Apa jawapan Abu Kilabah apabila ditanya Abdullah bin Muhammad, apakah nikmat yang engkau syukuri? Subhanallah. Lalu Abu Kilabah menjawab, tidakkah engkau melihat dia ni Allah telah menganugerahkanku lidah yang sentiasa berzikir dan bersyukur. Ini satu nikmat yang sangat hebat. Tuan-tuan sekalian, dengan lidah apa yang kita dah buat? Adakah kita banyak berzikir memuji Allah? Adakah kita banyak mensyukuri Allah? Lidah kita banyak menyatakan kebaikan ataupun keburukan? Lidah kita banyak memuji Allah ataupun kita ni mengkufur nikmat Allah? Ataupun kita gunakan lidah kita ni merungut tak habis-habis, pagi, siang, petang, malam merungut, kan, mengungkit dan sebagainya. Subhanallah, Abu Kilabah yang tidak nampak kesan nikmat pada dirinya, mata, telinga, kaki, tangan pun, subhanallah, mengatakan syukur sangat kerana dengan lidah ini. Soalannya begini, lidah itu bersyukur akan lidah. Subhanallah. Lidah Abu Kilabah mensyukuri akan lidah. Subhanallah. Sebab apa? Mata tak boleh lihat, telinga pun tak jelas, kaki tangan pun tak ada. Tetapi Abu Kilabah mensyukuri, lidah Abu Kilabah mensyukuri akan kurniaan lidah kepadanya. Subhanallah. Dan Abu Kilabah menjawab lagi, tidakkah engkau melihat? Okey, di samping itu Abu Kilabah kata, aku juga memiliki anak. Subhanallah. Abu Kilabah jawab, kan Muhammad, apakah nikmat? Apakah nikmat? Ditanya oleh Muhammad, apakah nikmat yang engkau syukuri? Apa jawapan Abu Kilabah? Yang pertama, lidah. Kenapa dia syukur sangat? Sebab Allah ilhamkan lidahnya untuk dua, zikir dan untuk syukur. Jadi siapa yang ada lidah yang banyak berzikir dan syukur, ini ada satu nikmat. Subhanallah, apa sekian. Kita semua ada lidah, tapi tak semua lidah kita banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah. Kita semua ada mata, tapi tak semua orang menggunakan mata untuk melihat kebesaran Allah. Bila dia tengok alam, lalu lidah menyebut subhanallah. Bila nampak orang susah, lalu lidah pun menyebut, mari kita tolong dia. Ataupun doakan dia, Allah pemudahkanlah urusannya, murahkanlah rizkinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kita semua diberikan lidah, tapi kita semua bukan diberikan nikmat untuk berzikir kepada Allah. Itu nikmat yang lain. Nikmat lidah satu hal, tapi nikmat lidah yang berzikir itu hal yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan satu doa. Encik, Ustaz tolong carikan ya doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nanti saya akan tuliskan doa ni. Doa ni ada matan hadisnya, nanti Ustaz akan cari, saya akan tulis. Subhanallah. Yang pertama lidah untuk zikir dan syukur. Yang kedua, Abu Kilabah kata, digunakan seorang anak. Seorang anak. Subhanallah. Yang mana seorang anak yang bila waktu solat, akan menuntunku ataupun akan mengangkat. Sebab dia tak ada kaki.
akan mengangkat dia, akan menuntunku. Kan? Akan menuntut, akan untuk ke masjid. Masya Allah. Walaupun cacat macam tu, buta, tak ada kaki, tak ada tangan apa, untuk ke masjid. Dan ia pula, dan yang kedua, yang menyuapiku. Maksudnya anak ni lah, dia digunakan anak yang sangat baik, anak yang soleh, yang sentiasa menuntut untuk ke masjid, dan yang menyuap. Encik, terhalang tak ni? Saya letak sini. Dan akan menyuapku, maksudnya memberi makan, cari makan apa, menyuapkanku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. 3 hari anak dia tak pulang, namun 3 hari tidak pulang. Ini poin yang penting tuan-puan sekalian. Ni subhanallah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Muhammad ni tanya kan, apakah nikmat yang engkau syukuri? Dia kata, tidakkah kau lihat lidah aku yang Allah berikan nikmat supaya lebih banyak berzikir dan bersyukur? Yang kedua, seorang anak yang bila waktu solat akan membawaku, akan menuntunku, akan membawaku ke masjid, kemudian akan menyuapiku makanan. Subhanallah, namun sudah 3 hari tidak pulang. Boleh tak engkau mencari anakku itu? Sebab dia kan tak boleh nak bergerak, tak ada kaki, dia pun buta, tak tahu nak cari mana. Lalu dia minta dengan Abdullah bin Muhammad supaya mencari anaknya, dah 3 hari tak pulang. Aku pun menyanggupinya. Maksudnya aku sanggup. Abdullah bin Mas'ud sanggup. Lalu keluarlah cari anak. Setelah berapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya lelaki, anaknya itu sudah dimakan oleh singa. Allahu Akbar. Kan 3 hari tak balik. Kemudian Abdullah bin Muhammad menjumpai ada mayat yang sedang dihurung oleh singa. Ternyata anak lelaki, anak Abu Kilabah ini telah pun dimakan oleh singa. Subhanallah. Jadi aku pun bingung bagaimana cara. Sekarang Abdullah bin Mas'ud bingung ni. Keliru ni. Macam mana nak cakap kepada Abu Kilabah ni? Subhanallah. Tentang itulah nikmat yang dia ada, iaitu anak yang jaga dia, yang pelihara dia, yang dukung dia, bawa pergi ke masjid. Dia pun tak tahu macam mana nak bagi tahu kepada Abu Kilabah ni tentang perihal anak. Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah Nabi Ayub? Abdullah bin Muhammad pun bijak. Dia mulakan conversation tu dengan Abu Kilabah dengan bertanya. Wahai saudaraku, dia tanya, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Masya Allah. Kemudian aku bertanya lagi. Sesungguhnya, iya, aku tahu kisahnya. Abu Kilabah kata, ya, aku tahu kisahnya. Aku tahu. Masya Allah. Kemudian aku bertanya lagi. Sesungguhnya Allah telah memberikannya cubaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu? Ia menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Abu Kilabah jawab, ia hadapinya dengan sabar. Aku kembali bertanya, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kesusahan, hilang harta benda. Subhanallah, Nabi Ayub diuji juga dengan sakit yang sangat berat. Bagaimana keadaannya? Lalu Abu Kilabah menjawab, ia hadapinya dengan sabar. Aku kembali bertanya, ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Tahu kan kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub bukan sekadar bukan sekadar hilang harta, semua Nabi Ayub hilang, kemudian Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub juga diuji dengan kematian anak-anaknya. Anak-anak dia semua mati. Subhanallah, Allahu Akbar. Kan Abdullah bin Muhammad berkata, dan Nabi Ayub juga diuji dengan kematian anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap bersabar. Abu Kilabah kata, Nabi Ayub tetap bersabar. Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Abdullah bin Muhammad ni tak reti nak bagi tahu yang anaknya telah meninggal ditekam oleh singa. Lalu dia mulakan dulu conversation tu dengan kisah Nabi Ayub. Apa pendapatmu dengan kisah Nabi Ayub? Ya, dia hamba Allah yang sabar. Bila dia diuji dengan kehilangan harta benda, ya, Nabi Ayub sabar, dia jawab. Kemudian Nabi Ayub juga diuji dengan sakit, ya, sabar.
Kemudian diuji juga kematian anak-anaknya. Keadaan Nabi Ayub? Ia sabar. Lepas tu akhirnya lelaki ni, Abu Kilabah kata, sekarang bagi tahu di mana anakku, bagaimana keadaan anakku. Kemudian ia berkata, sesungguhnya peteramu telah aku temukan di antara gundukan pasir. Timbunan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Akhirnya dibagi tahu keadaan anak lelaki tersebut, keadaan anak Abu Kilabah. Kemudian lelaki pemilik khemah ini mengatakan, Alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangannya dan berfikir apa yang harus aku buat. Aku sendirian dan bagaimana aku menguruskan jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan jubahku dan berapa saat kemudian lewat 4 orang lelaki yang menunggang kuda. Mereka berkata, wahai saudara, apa yang terjadi padamu? Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk menguruskan jenazah lelaki ini. Mereka bertanya, siapa dia? Lalu aku menjawab, aku juga tidak mengenalinya. Dia dalam keadaan sakit dan sangatlah kasihan. Dia sakit dan sangatlah kasihan. Subhanallah. Kemudian keempat lelaki ini, tuan-puan faham tak cerita ni? Ceritanya, selepas Abdullah bin Muhammad bagi tahu keadaan siapa? Keadaan anak Abu Kilabah bahawasanya mati, kan diterkam binatang yang buas. Lalu apa Abu Kilabah ni jawab? Alhamdulillah. Dia tetap bersyukur. Dahlah dia ni buta, kudung 2 kaki dan tangannya, telinga pun tak berapa nak dengar. Dan dia hanya hidup bersandarkan kepada seorang anak lelakinya yang akan bawa dia pergi ke masjid, yang akan nyuapkan makanan. Dan bila khabar kepadanya sampai tentang kematian anak, dia ucap apa? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah kerana tidak meninggalkan aku, zuriat keturunan yang melakukan maksiat. Maksudnya dia tahu anak dia itu mati dalam keadaan sebagai anak yang baik, anak yang soleh. Jadi dia syukur. Subhanallah, bukannya ya Allah adalah itu je talian hayatku, ya Allah itu je lah anak, itulah harta yang aku ada, tidak. Tapi dia meletakkan rasa syukur di hadapan. Walaupun mesti sedih kehilangan anak yang itulah tempat dia bergantung, tetapi kerana Abu Kilabah membesarkan rasa syukur, kerana syukur apa? Alhamdulillah sebab anaknya mati sebagai anak yang soleh, sebagai hamba Allah yang baik. Jadi itu lebih besar nikmat, subhanallah, daripada seorang anak yang hidup tetapi dalam melakukan maksiat. Jadi Abu Kilabah dalam ujian, dalam susah, dalam payah sentiasa melihat nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, dia pun meninggal dunia. Meninggal dunia sebagai asy-syakur, asy-syakirin, orang yang sentiasa bersyukur. Hamba Allah abdan syakura, hamba Allah yang banyak bersyukur. Tuan-puan sekalian, hebat Abu Kilabah ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini keliru nak buat macam mana. Dahlah di padang pasir yang tidak ada siapa-siapa, keliling jiran tak ada. Macam mana nak uruskan jenazah ni? Kemudian dia pun mengambil kain menutup dulu jenazah sebelum nak berfikir ni. Macam mana nak uruskan ni? Nak mandikan, nak kafankan, nak tanam dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba datang 4 orang pemuda berkuda. Datang 4 orang berkuda. Allahu Akbar. Allah takdirkan ada 4 orang pemuda yang berkuda datang dan bertanya, kenapa? Lalu dia ceritalah tentang perihal ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Setelah diceritakan, kejap ya, tadi bunyi tu, tak apa. Encik, subhanallah, mana hilang? Ha? Apa dia? Ha? Okey, tak apa. Okey, bila diceritakan 4 orang lelaki ni, kemudian keempat-empat lelaki ni meminta untuk membuka penutup wajah. 4 orang lelaki berkuda tu minta izin untuk tengok wajah. Kerana mungkin salah satu daripada mereka mengenalinya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak. Kan? Abdullah bin Muhammad buka lah ni penutup, kemudian 4 lelaki itu tersentak. Subhanallah. Lalu mencium dan menangisinya. Dan 4 lelaki berkuda tadi, bila tengok wajah Abu Kilabah, terus tersentak, lalu menangisi dan mencium jenazah tersebut.
Tuan-puan sekalian, siapakah Abu Kilabah sebenarnya? Siapakah dia? Dan berkata, subhanallah, wajah inilah yang sentiasa bersujud kepada Allah. Mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah. Tubuhnya selalu sujud tatkala orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian kenal lelaki ini? Subhanallah, Abdullah bin Muhammad bertanya kepada 4 pemuda berkuda tadi, kamu kenal ke lelaki ini? Danlah lelaki ini berkata dengan kata-kata puja yang sangat indah kepada Abu Kilabah. Subhanallah, wajah yang sentiasa bersujud kepada Allah. Mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan oleh Allah. Tubuhnya selalu sujud tatkala orang lain dalam keadaan tidur. Maksudnya selalu bertahajud. Aku pun bertanya, kamu kenal ke dengan lelaki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya. Subhanallah, Abdullah bin Muhammad ditanya kembali, engkau tidak mengenalinya? Aku menjawab bahawa aku tidak tahu siapa lelaki ini. Kemudian 4 pemuda itu berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat daripada Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun ia menolak jawatan tersebut. Perlu diketahui bahawa jabatan hakim atau qadi ini adalah suatu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jawatan yang paling mulia di saat itu. Namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 lelaki tadi pun memandikan, mengafankan dan menyolatkannya sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahawa Abu Kilabah ini adalah sahabat Nabi SAW yang terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahu a'lam. Abu Kilabah dikatakan sahabat Nabi yang terakhir yang masih hidup. Di zaman siapa? Di zaman Ibnu Abbas. Sahabat Nabi yang terakhir yang masih hidup adalah Abu Kilabah. Sebab itu ramai yang menjejaki Abu Kilabah. Sebab itu mereka nak melantik Abu Kilabah sebagai hakim. Jawatan yang paling mulia saat itu. Kerana beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang terakhir. Subhanallah. Dan meninggal dalam keadaan yang melihatkan, nampak seperti menyedihkan. Tetapi ia meninggal dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Allahu Akbar. Orang yang sangat mulia. Saat akhir tidak ada sesiapa. Tapi Allah datangkan tepat pada waktu 4 orang lelaki yang sama-sama menguruskan secara sempurna jenazahnya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Di manakah kehebatan Abu Kilabah? Abu Kilabah kehebatannya adalah sifat syukurnya melangkaui daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Yang keadaan matanya buta, telinganya kurang, kedua kaki dan tangannya kudung, kemudian anak satu-satunya yang menjadi talian hayat hidupnya, kan, yang menyantuninya pun meninggal, tetapi tetap keluar kalimah Alhamdulillah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, saya percaya dalam hidup kita ujian terlalu banyak, tetapi percayalah nikmat Allah lebih banyak untuk dihitung. Saat kita terduduk dengan ujian Allah, rasa sempit dada, rasa dunia ni gelap gelita, tolong lihat kepada batang tubuh kita, yang mana nikmat yang sentiasa melekat pada diri kita ini, yang terlalu besar, tidak ada nilai untuk 10 juta ke 20 juta ke, tak ada nilai organ badan kita ini. Subhanallah, Allah berikan percuma. Jadi tidak cukupkah untuk ini kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tuan-puan dimati Allah sekalian, Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah bila melakukan solat malam, kaki Rasulullah berdiri begitu lama sampai bengkak. Kita pernah tak bengkak kaki kerana solat? Pernah ke nampak lebam bengkak kaki kerana solat? Mungkin ke kalau kita bengkak kaki pun tuan-puan sekalian kerana shopping, kerana kerja, kerana apalah. Tapi jaranglah di kalangan kita yang boleh berdiri sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sahabat-sahabat sekalian, pernah diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW dan kita ada salihin ada. Subhanallah, seorang lelaki yang mengikuti Rasulullah dalam solat. Ini bukan solat fardu, zuhur, asar, maghrib, 4, 5 solat tu tak. Tapi ini dalam solat sunat. Dia berdiri di belakang Rasulullah SAW. Lalu dia mendengar Rasulullah membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Lalu dia berkata di dalam hatinya, cukup 100 ayat ni Rasul akan berhentilah. Tidak, Rasulullah menyudahkan surah Al-Baqarah sampai habis. Dan bila Rasulullah dah sudahkan Al-Baqarah, lelaki ni pun berkata di dalam hatinya, insya-Allah habislah ni, habis Al-Baqarah lah ni. Tidak, Rasulullah menyambung surah Ali Imran. Subhanallah.
Rasul sambung surah Al-Imran. Dan lalu dia berkata lagi di dalam hatinya, insya-Allah, Ustaz boleh tak tolong carikan hadis tu, kisah tu, yang Nabi solat panjang baca semua surah tu. Ustaz terus je bagi kat saya. Kemudian pemuda ni pun berbisik dalam hati. Bisa berbisik dalam hati, Rasulullah akan berhenti sebaik habis surah Al-Imran ni. Kemudian tidak, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah menyambung bacaan surah Al-Maidah. Tak silap saya surah Al-Maidah ataupun surah An-Nisa. Tuan-puan sekalian, keseluruhan surah ini lebih kurang dalam 5 juzuk ataupun 5 juzuk lebih, dalam lebih kurang 5 juzuk. Rasulullah baca dalam satu rakaat. Nak kata hebatnya solat Nabi SAW. Sebab itu tak pelik Nabi solat sampai bengkak kaki. Kemudian sahabat ini berkata, kemudian Rasulullah rukuk. Dan lamanya Rasulullah rukuk bersamaan lamanya ketika Rasulullah berdiri. Bayangkan Rasulullah rukuk tu lamanya macam berdiri tadi. Kita kalau nak baca habis satu juzuk memerlukan dalam 40 minit. Itu yang pro lah tu. Kalau 5 juzuk, 5 kali 4. 5 kali 4 apa? Dalam 2 jam. Kemudian Rasulullah rokok, lama tempoh Rasulullah rokok seperti mana Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah iktidal, sahabat ni cerita. Dan lamanya Rasulullah iktidal berdiri seperti mana Rasulullah berdiri untuk bacaan tadi. Rasulullah buat apa rukuk lama? Zikir, memuji Allah. Tasbih, tahmid, memuji Allah. Sama juga iktidal juga memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian Rasulullah sujud dan diceritakan sahabat ni, lamanya Rasulullah sujud sama lama ketika Rasulullah berdiri membaca surah-surah tadi. Rasulullah sujud baca apa? Zikir, memuji Allah, bersyukur. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, sebab itu tak pelik solat Rasulullah sampai bengkak-bengkak kaki. Dan bila Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu beribadah seteruk ini sampai begini sekali? Sedangkan engkau dijamin syurga. Engkau tidak ada apa-apa dosa, engkau maksum ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, adakah tidak layak, adakah tidak boleh untuk aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, apa nikmatnya Rasulullah ada dibandingkan dengan nikmat kita? Rumah yang sangat kecil, tidak ada tilam yang empuk, tidur di atas pelepah tamar, bila bangun berbekas-bekas. Encik jumpa tak? Tidur pun bekas-bekas. Rasulullah selalu lapar, kenyang, sebulan mungkin berapa kali saja kenyang. Subhanallah. Rasulullah kelaparan berhari-hari. Pernah Sayyidatina Aisyah cerita, di rumah pernah selama 3 bulan berturut-turut tidak ada api, tidak ada dapur yang berasap di rumah Rasulullah. Bukan sebab malah nak masak asyik food panda, tak, tapi tidak ada apa-apa bahan untuk dimasak. Kemudian Abdullah bin Zubair bertanya kepada mak saudaranya, itu Asma ni, Aisyah ni, wahai ibu saudaraku, apakah yang dimakan oleh ahli keluarga baginda dan Rasulullah? Rasulullah dan ahli keluarga, kami minum air kosong, kami bertahan dengan lapar 3 bulan berturut-turut. Bukan 3 hari, bukan 3 minggu, 3 bulan berturut-turut. Tak ada apa-apa nak dimakan. Subhanallah. Kemudian Aisyah bercerita, kadang-kadang ada jiran memberikan susu, kadang-kadang ada berikan makanan dan sebagainya. Tetapi banyak hari berlapar. Kalau fikirkan nikmat apa yang Rasul nak syukurkan terhadap kehidupannya. Kecil lagi dah tak ada ayah, ibu meninggal kita umur 6 tahun, lepas tu diusir daripada kampung halaman, dibenci, kan, nak dibunuh, subhanallah, kehidupan yang sangat miskin, selalu kelaparan. Masya Allah, Allahu Akbar. Pakaian pun itulah yang ditukarkan sehari 2. Subhanallah. Tetapi Rasulullah tetap menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur dan melakukan ibadah yang begitu banyak. Jika nak dibandingkan nikmat dunia yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad dengan kita, jauh lebih banyak nikmat kita. Dengan keretanya, dengan rumahnya, dengan makan minumnya, dengan perabot-perabotnya, dengan alat-alat dan sebagainya. Sepatutnya kitalah yang lebih patut untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tim pendidikan pun tak jumpa ke? Hadis Nabi berkenaan dengan lamanya solat Nabi. Memang ada. Bukan Aisyah. Lamanya solat Nabi, Nabi baca dalam satu, bukan, tak ada kaitan dengan Aisyah. Lamanya gambaran solat Nabi. Ada gambaran solat Nabi. Banyak kali jumpa hadis tu. Gambaran solat Nabi, sebenarnya ada tim pendidikan yang bantu. Sepatutnya mereka dapat jumpa. Bila berdiri, Nabi baca surah yang begitu panjang. Sebab itu diceritakan oleh sahabat Nabi sendiri.
Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah, sekarang saya nak tuliskan doa yang Nabi SAW ajarkan. InsyaAllah kita tengok dekat sini. Dia ada hadis yang penuh. Matan hadis yang penuh. Okey. Doa ini Nabi SAW ajarkan kepada sahabat Nabi yang bernama, iaitu yang bernama daripada Muaz bin Jabal. Subhanallah. Dia orang ada jumpa tak matan hadis? Subhanallah. Betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi SAW. Ia merupakan hadis Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Tuan-puan sekalian, insya-Allah jika kita beramal doa ni, kita akan menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Dan Allah berfirman, subhanallah. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, antara asbab rezeki kita melimpah ruah, rezeki kita barakah, hidup kita tenang, bahagia, antara asbabnya adalah kerana asbab kita bersyukur. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tim ready tak? Ada standby tak tim? Okay. La in syakartum. La in syakartum. Minta maaf ya tuan-puan sekalian. Ustazah tak berapa. La in syakartum. La in syakartum. Sebenarnya dah tak tahu apa. La azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Namun kita kena sambung lagi. Wa la in kafartum. Wa la in kafartum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Subhanallah, Allahu akbar. Okey. Apakah maksudnya? Ini ayat surah mana? Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum, sekiranya. Betul ejaan ni ya, Ustaz? Sekiranya kamu bersyukur. Sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, pasti. Ni betul kan? Pasti kami tambahkan. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami tambahkan nikmat. Tambahkan apa? Nikmat. Nikmat kepada siapa? Kepadamu. Kum ni kepadamu. Pasti kami tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur dengan nikmat, kamu kufur, inna, sesungguhnya. Ini penegasan daripada Allah. Inna azabi. Inna azabi. Ada alif ya? Ada. Surah apa?
Inna azabi, sesungguhnya azabku, la syadid, amatlah pedih. Saya takut tersilap. Minta maaf ya, saya ni macam agak kepenatan sikit, mohon maaf. Inna azabi la syadid, surah Ibrahim ayat 7, tuan-puan sekalian. Boleh cari. Ini adalah satu ayat motivasi, ayat yang sangat penting bagi kita untuk memahami dan beriman dengannya, yang mana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu, wa la in kafartum, ini yang kita takut. Ayat ini dia ada dua-dua, dia ada berita gembira, dia ada berita yang menakutkan, menyedihkan. Dia ada berita gembira, dia ada ancaman. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Nikmat hidup di dunia, dalam kubur, di mahsyar, sampailah ke syurga. Sentiasa diberi nikmat oleh Allah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur dengan nikmat Allah, kamu tidak bersyukur, kamu bila diuji je, kamu lebih membesarkan ujian, kamu fokus pada ujian, kamu banyak merungut, kamu merasakan hidup penuh kekurangan sampai kamu lupa, sampai kamu mencerca, ialah macam-macam lah bentuknya. Dan antara tanda orang yang kufur dengan nikmat Allah, nanti saya sebutkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Subhanallah. Dan kufur yang paling dahsyat, tuan-puan sekalian, iaitu tidak taat perintah, dan buat larangan. Subhanallah. Yang tadi kita sebut, Encik, okey ni nampak? Ya. Tidak taat perintah dan buat larangan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tadi kan kita bagi gambaran kalau syukur tu, subhanallah, gambaran kalau kufur ni maksudnya tidak mengucapkan syukur, banyak merungut, membesarkan ujian. Tetapi sebesar-besar kufur kepada nikmat Allah adalah tidak mentaati perintah Allah dan tidak melinggarkan larangan Allah. Dia tak taat perintah Allah dan dia buat apa yang Allah larang. Contoh tuan-puan sekalian, orang yang tidak solat, itu menunjukkan kufur kepada nikmat Allah. Orang yang tidak tutup aurat, itu kufur kepada nikmat Allah. Orang yang tidak menjalankan tanggungjawab, itu kufur kepada nikmat Allah. Orang yang mengkeji, menghina, menggunakan lidah dengan cara salah, itu kufur dengan nikmat Allah. Kenapa pula Ustazah dikaitkan dengan kufur dengan nikmat Allah? Tuan-puan sekalian, kalau kita ada anak, kita jaga anak, kita pelihara, kita bagi kasih sayang, kita beli apa yang dia nak, dan kita ada minta beberapa perkara. Boleh tak Umi minta buat ni, buat ni. Lepas tu, apa yang kita minta dia tak buat. Lepas tu ada pula kita larang. Kita kata, janganlah buat ni, Umi tak suka, ni tak elok, jangan buat. Tapi dia tetap buat. Akhirnya kita akan kata, kamu tak berterima kasih ke kepada Umi? Kenapa kamu sanggup buat Umi macam ni? Kamu tak ingat ke Umi gini? Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kepada orang yang kita berikan bakti, kasih sayang, penjagaan dan sebagainya, sudah tentu ada sesuatu yang kita suruh dia buat dan ada sesuatu yang kita larang dia buat. Dan bila dia tak buat lakukan, itu adalah penilaian bahawasanya anak tu kurang bersyukur dan berterima kasih. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan tuan-puan sekalian, kita ada bos majikan yang selalu bagi gaji pada kita. Tapi kita pula dapat gaji dan waktu yang sama menyakiti, kutuk, maki, fitnah dan sebagainya. Kita dikira manusia yang tidak tahu berterima kasih. Jadi, sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah, antaranya adalah wajib mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah tingkatan syukur yang sangat hebat, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Okey, kita nak kongsikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah. Subhanallah. Okey, Ustaz tolong bacakan hadis tu. Boleh Ustaz ya? Minta maaf Ustaz. Kaki pun rasa macam tak larat nak berdiri. Allahu Akbar. Tapi nak juga tulis hadis ni. Sini muslimat. Okey, biar nampak ya. Okey.
Yang hadis penuh tu Muaz. Kan ada yang bawah tadi. Ini hadis Nabi dah. Okey, baca tu. Okey. Ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada Muaz bin Jabal. Hadis daripada Muaz bin Jabal. Okey. Qala Nabi gegar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam usika ya Mu'azu la tada anna fi duburi kulli salatin taqulu. Okey, subhanallah. Taqulu. Okey. Subhanallah. Allahumma a'inni ala. Okey, sahabat-sahabat tuliskan doa ni ya. Ala zikrika wa syukrika ya wa husni ibadatika. Saya kira ramai orang hafal doa ni. Makasih ya Encik Suami. Wa husni ibadatika. Masya Allah, boleh baca ya tulisan saya. Hadis Nabi SAW yang bermaksud. Qala Nabi bersabda. Nabi bersabda kepada Nabi beritahu siapa? Ya Muaz. Kepada Muaz. Ya Muaz. Nabi mulakan dengan kalimah ana uhibbuk. Macam itulah ada hadis tu, Nabi memulakan dengan kalimah wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muaz. Inni uhibbuk. Macam itulah kan. Kalau ada sebenarnya ada matan yang penuh. Muaz ni ceritakan masa tu Muaz berada di atas tunggangan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muaz. Sebab apa saya nak cari matan hadis tu? Sebab ini adalah satu perbualan Rasulullah yang mengajarkan kita kaedah communication yang sangat terbaik. Kita kalau nak menyampaikan perkara penting kepada orang penting, orang kita sayang, kita kena mulakan membuka hatinya dulu. Kan, bayangkan kalau kita mulakan dengan anak kita kan. Okey, mai sini kejap Luqman. Luqman, Umi sayang Luqman. Umi sayang sangat Luqman. Jadi soalannya bila kita sebut perkataan sayang tu dulu, kita telah membuka dulu pintu hati dia untuk mendengar pesanan kita. Kita kan kadang macam ni lah, bang, saya sayang sangat abang. Kalau suami kita dah kenal kita, awak nak apa sebenarnya? Awak nak cakap apa? Sayang pula. Sebab itu bila Rasulullah bercakap dengan Muaz, Rasulullah nak berikan satu pesanan yang sangat penting kepada orang yang sangat penting. Rasulullah mulakan dengan perkataan umpama itu. Rasulullah mulakan dengan ya Muaz, sesungguhnya aku sangat menyayangimu, aku sangat mencintaimu. Kemudian Rasulullah pun menyambung, usika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu. Aku berwasiat, aku berpesan. Macam itulah.
Kan? Aku berpesan ataupun berwasiat. Ya Muaz, usika ya Muaz, aku berwasiat. Ni kepadamu wahai Muaz. La tada'anna, jangan, Nabi kata, jangan engkau tinggalkan. Tim penyidikan tak ada jumpa ke matan penuh hadis ni. La tada'anna fi duburi. Duburi, kalau kita tengok, duburi ni kan, mungkin kita rasa, bukan dubur ke? Okey, dubur ni berada di mana? Di bawah, kan? Maksudnya, di hujung untuk keluar najis. Tapi maksud perkataan duburi di sini adalah, la tada'anna fi duburi kulli salah, pada penghujung solat. Itu maksud dia. Pada penghujung kulli salah, pada penghujung setiap solat. Taqul. Ya, subhanallah. Solat taqul, dengan berkata. Nanti kita terangkan tu. Dengan berkata. Ada encik? Ada? Dengan berkata. Tim tak ada bagi link. Okey. Kulli salatin taqul, dengan berkata, Allahumma a'inni. Ya Allah. Bukan perkataan apa Rasulullah sebut pada Muaz. Ya Allah, bantulah aku. A'inni. Kita minta bantuan dengan Allah. Ya Allah, bantulah aku. Ini indahnya doa ni. Kita minta pertolongan Allah. Ya Allah, bantulah aku. Ala zikrika. Untuk mengingatimu. Wa syukrika. Dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Dan memperindah ataupun memperelok ibadahku. Wa husni ibadatika. Dan memperindah ataupun memperelok ibadahku kepadamu. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Tersangat indah doa ni. Tuan-puan sekalian, tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, kita tak akan mampu untuk berzikir kepada Allah. Kita tidak akan mampu untuk bersyukur kepada Allah. Dan kita tidak akan mampu memperelok dan memperindahkan ibadah kita, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Kerana kelebihan hamba Allah yang bersyukur ini sangatlah hebat. Subhanallah, an Muaz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawman summa qala. Ini hadis penuh dia ya. Sesungguhnya Rasulullah memegang tangannya pada suatu hari. Rasulullah pegang tangan Muaz. Kemudian baginda bersabda, summa qala ya Muaz wallahi. Tu yang saya nak cari ayat. Wallahi inni la uhibbuk. Inni la uhibbuk. Subhanallah. Doa ni saya hafal tapi matan penuh hadis ni. Wallahi inni la uhibbuk. Bayangkan Rasulullah bila nak sampaikan pesanan ni, wasiat ni, Nabi pegang tangan siapa? Muaz bin Jabal. Kemudian Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah. Wallahi inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muaz. Allahu Akbar. Kemudian faqala lahu Muaz. Subhanallah. Maka Muaz berkata kepada baginda, ibu dan ayahku menjadi tebusan untukmu wahai Rasulullah, dan aku juga mengasihimu. Baginda lalu bersabda, Masya Allah. Indah sekali. Nabi pegang tangan Muaz dan mengucapkan, wallahi inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muaz. Nabi nak menyampaikan pesanan yang sangat penting dan perlu beri perhatian. Siapa nak dicintai oleh Rasulullah, mesti beramal dengan doa ni. Nabi berpesan, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan pada penghujung setiap solat dengan berkata, iaitu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Kalau kita tengok hadis ini, aku wasiatkan jangan kamu tinggalkan untuk berdoa setiap kali selepas solat. Okey, ada dua pendapat. Daripada perkataan Duburi ni ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama, kata baca ketika sujud akhir. Dan yang kedua pula, kata baca selepas solat. Di penghujung habis solat, selepas solat. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kita boleh buat dua-dua ataupun pilih salah satu. Buat dua-dua lagi afdal. Boleh tak kita baca ketika sujud? Jawapannya boleh. Ia adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sujud kita boleh baca mana-mana ayat Al-Quran merupakan doa. Kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana taqabbal minna du'aana. Doa apa lagi? Rabbi habli minas salihin, Rabbi jatibuki masalah. Apa-apa doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ataupun doa daripada hadis Nabi boleh dibaca ketika sujud. Subhanallah. Bukan hanya sujud akhir, sujud semua sujud afdal. Tapi hadis Nabi ini merujuk kepada hujung salat. Jadi sebahagian ulama menyebutkan hujung ini dimaksudnya sujud yang terakhir tu baca doa ni. Dan ada juga yang mengatakan doa ini dibaca selepas solat. Jadi kita buat dua-dua ataupun salah satu pun boleh tuan-puan sekalian. Ketika solat, kita dilarang untuk membaca doa selain daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Walau bagaimanapun di sana ada ulama membincangkan boleh baca doa dalam bahasa Arab yang diajarkan oleh para ulama. Tetapi lebih afdal dua ni je lah, Al-Quran dengan hadis Nabi kita baca ketika sujud boleh. Tapi doa selain daripada bahasa Arab maka tak jadi membatalkan solat kalau bunyi. Tapi kalau dalam hati tak ada masalah. Masa sujud, doa dalam hati, dalam bahasa apapun, logat apapun, tak membatalkan solat dalam hati. Kalau keluar je bahasa Melayu, maka batal solat. Jadi tuan-puan semata sekalian, jadi kita boleh baca doa ini di ketika sujud ataupun selepas solat. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah, kita tidak akan mampu menjadi hamba Allah. Tiga perkara kita minta. Allahumma, ya Allah, a'inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu. Seperti cerita Abu Kilabah tadi, sentiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah. Sebab itu, tanpa pertolongan dan bantuan Allah, kita tidak akan mampu menjadi hamba yang selalu berzikir. Buktinya apa tuan-puan sekalian? Encik, minta maaf ya. Saya kena duduk atas, kena berdiri atas ni sebab sakit kaki. Buktinya muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Buktinya apabila kita tengok keadaan kita. Kan? Sambil masak kadang-kadang kita mula dengan zikir lepas tu dah lupa. Kadang sambil drive ni kan mula-mula kita baca doa lagi. Lama-lama kita dah lupa dah. Mula-mula kita zikir lagi. La ilaha illallah. Dah lama tak? Tapi ada hamba Allah yang Allah rizkikan lidah dia sentiasa zikrullah. Sambil nyapu Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sambil jemur kain pun subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Sambil buat kerja lidah tu sentiasa Allah rizkikan zikrullah. Tapi ramai di kalangan kita bila kita dah leka, lidah kita pun diam. Betul kan? Bila dah kita ni lidah pun diam. Subhanallah, lidah yang selalu berzikir adalah satu rezeki yang sangat besar. Satu nikmat yang sangat hebat dikurniakan kepada hamba yang terpilih. Sebab itu kita perlu minta dengan Allah. Setiap kali sujud solat, setiap kali lepas solat, jangan tinggalkan doa ini. Ini pesan Nabi. Wahai Muaz, dan Nabi pegang tangan Muaz dan sebut, Wallah, demi Allah. Kan, dengan nama Allah, aku sangat mencintaimu. Dan Nabi mewasiatkan supaya baca doa ni. Tuan-puan sekalian, bayangkan kalau kita baca setiap kali sujud solat, kita baca pula lepas solat. Kalaulah Allah makbulkan doa kita, permintaan kita, ya Allah, bantulah aku dalam berzikir mengingatimu. Allah ma'ini ala zikrika. Subhanallah, kalau Allah makbulkan, akhirnya kita menjadi ahli zikir. Allah sentiasa ringankan lidah kita. Walau dalam apa juga keadaan zikir-zikir dan kita mati dalam zikrullah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku dalam menjadi hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Wa ala husni ibadatika. Dan dalam memperindah dan memperelokkan ibadahku kepadamu. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, ramai yang tanya, Ustazah, macam mana nak solat khusyuk? Inilah doanya. Macam mana ya nak jaga hati ikhlas bila bersedekah? Ini doanya. Macam mana ya supaya zikir kita ni tenang, Ustazah, zikir khusyuk, istiqamah dengan ibadah, macam mana? Inilah doanya tuan-tuan sekalian. Yang mana kita minta tiga perkara yang sangat penting. Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir mengingatimu,
bantulah aku dalam menjadi hamba-Mu yang bersyukur, dan bantulah aku dalam memperindah dan memperelokkan ibadahku kepadamu ya Allah. Subhanallah tuan-puan sekalian, orang yang bersyukur adalah orang yang paling bahagia. Dia bersyukur bukan kerana ketika dia dapat nikmat, tapi ketika dia sakit pun dia syukur. Akhirnya sakit itu menjadi kecil baginya kerana syukur, mengenangkan lamanya dia sihat. Kalaulah umur tu dihitung antara sihat dengan sakit, kalaulah umur kita 60 tahun, mungkin 10 tahun je himpunan-himpunan waktu sakit 10 tahun. Tapi 50 tahun semuanya sihat. Kalau dihitunglah, dikumpulkan, mungkin tak sampai, mungkin 1 tahun saja. Dikumpulkan waktu kita sakit tu kan, sebulan, seminggu ada sekali 2 sakit, sebulan kadang sekali pun tak sakit. Kalau dihimpun-himpunkan mungkin 1 tahun saja. 59 tahun lagi adalah sihat semuanya. Masya Allah. Subhanallah. Pun begitu bukan senang kita nak kekal jadi bersyukur. Subhanallah. Orang yang bersyukur ni walaupun dalam keadaan lapar, dia mampu bersyukur sebab memikirkan dia dah lama banyak situasi kenyang. Lapar ni bukan selalu. Sedih, dia tetap mampu bersyukur kepada Allah, tetap cepat bangun, bangkit sebab dia tahu waktu dia gembira ketawa lebih lama daripada sedih. Kalau dihimpunkan hidup umur 50 tahun, mungkin 1 tahun je sedih, yang 49 tahun lagi adalah gembira tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allah Akbar. Banyak lagi lah tuan-puan sekalian, kalau kita nak hitung tak terhitung. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kamu menghitung kehebatan, kebesaran Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalaulah kamu diberi 7 lautan menjadi tinta, Allah SWT berfirman, kamu tidak akan habis-habis menulis ayat Allah, kebesaran Allah, nikmat Allah. Dan jika ditambah lagi 7 lautan menjadi dakwat untuk kamu menuliskan nikmat Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, dan tak cukup lagi. Subhanallah. Maksudnya tidak ada apa yang boleh mencukupkan untuk kita mencatat ataupun menuliskan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan dan mata Allah sekalian, sebagai khulasah penutup perkongsian kita pada malam ini, tadi ada firman Allah berkenaan dengan hadis Nabi berkenaan dengan solat Nabi tu. Ada. Sebab mungkin saya nak sebutkan juga tu sebab saya bimbang ada orang rasa macam betul ke Nabi baca surah tu sampai dahsyat macam tu. Jadi saya nak bacakan sikit supaya kita yakin bukanlah ia daripada satu riwayat yang direka dan sebagainya. Okey. Saya cuma nak buat khulasah sikit tuan-puan dan mata Allah sekalian. Sebagai tanda kita ini hamba Allah yang bersyukur juga adalah macam mana? Dengan kita banyakkan bersedekah. Subhanallah, Allah sangat mencintai orang yang menunjukkan rasa syukur dengan bersedekah. Allah sangat mengasihi. Sebab apabila kita memberikan pemberian Allah, Allah beri pada kita dan kita beri kembali, Masya Allah, itu adalah satu tanda yang dilakukan dengan perbuatan rasa syukur. Bukan lidah je, bukan subhanallah, alhamdulillah, bukan dengan zikir saja. Tapi dibuktikan dengan perbuatan, iaitu dengan kita kembalikan harta, nikmat, pinjaman harta itu kepada Allah. Melalui jalan apa? Sedekah tuan-puan sekalian. Kita memberi makan kepada asnaf fakir miskin. Kita memberi pakaian kepada mereka. Kita berikan keperluan-keperluan mereka. Sebab itu asnaf fakir miskin di akhir zaman ini semakin bertambah. Supaya umat Islam semakin banyak melakukan sedekah. Semakin luas peluang untuk bersedekah. Dan malam ini kita telah pun di penganjur majlis ilmu kita malam ini, iaitu apa dah penganjur kita, minta maaf ya. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, Aman Muslim, tengok dekat WhatsApp. Telefon. Mana telefon? Tak ada. Kejap, saya tengok kat sini lah. Okey, subhanallah, sekejap. Pertubuhan Aman Muslim Malaysia. Pertubuhan Aman Muslim Malaysia. Subhanallah, ada nombor akaun yang tertera. Marilah sama-sama kita menyumbang. Subhanallah, jangan kita biarkan malam ini, malam Jumaat yang barakah, tanpa kita memberi sumbangan kepada Pertubuhan Aman Muslim Malaysia, yang mereka sekarang sangat giat melakukan infak bantuan kepada asnaf fakir miskin. Masya Allah, tuan-puan sekalian, malam ini sebelum tidur kita infaklah
RM10, RM20, RM50, RM5, RM1 mengikut kadar kemampuan kepada NGO ini supaya kita menunjuk dan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Masa nak transfer nak transfer tu, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan engkau terima infakku ini sebagai tanda syukurku kepadamu di atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Allah Akbar. Itu sangat hebat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, Masya Allah. Tentang, muka saya ni tak tahu macam mana dah kan. Ustazah tu nampak dah penat, mata pun macam dah sembab kan. Macam dah nak tertidur. Tuan-tuan sekalian, doakan. InsyaAllah nanti saya cerita sikit. Ini adalah hadis daripada hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Yang saya cerita pasal Nabi baca surah panjang tadi tu adalah hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, pada suatu malam aku solat bersama Nabi. Lalu beliau memulai dengan surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Dalam hati aku berkata, mungkin beliau akan rukuk setelah sampai 100 ayat. Subhanallah, exactly. Sama tadi. Sahabat Nabi ni terlintas pada hati dia, nanti 100 rakaat Nabi rukuk lah ni. Sebab 100 rakaat, 1 ayat Al-Baqarah ni tuan-tuan sekalian panjang. Mau 1 jam. Mungkin beliau akan rukuk setelah sampai 100 ayat. Namun ternyata beliau meneruskan, iaitu Nabi meneruskan lagi. Dalam hati aku berkata, mungkin beliau melakukan solat ini dengan membaca surah Al-Baqarah. Dia terlintas duduk belakang Rasulullah ni, tapi terlintas bercakap ni. Mungkin Rasul akan habiskan surah Al-Baqarah nanti rukuk ni. Namun beliau melanjutkan dengan surah An-Nisa. Sambung surah An-Nisa. Dan menyelesaikannya, kemudian membaca surah Ali Imran dan menyelesaikannya. Subhanallah, beliau membacanya dengan penuh perlahan, dengan tertib. Ketika sampai pada ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Dan ketika sampai pada ayat memohon permohonan, maka beliau memohon. Ketika sampai pada ayat permohonan perlindungan, maka beliau mohon berlindung. Setelah itu beliau rukuk, iaitu Nabi rukuk, mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Ketika itu rukuknya hampir sama dengan berdirinya.